Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan hubung kait pendidikan Islam dan sejarah berkaitan kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, Izzah Syara binti Halim, Hajar binti Osman, Nurul Atira binti Abdul Rahim, Nuaim bin Muhammad bin Mat Idris, Muhammad Irfan Najmi bin Muhammad Nazli dan Muhammad Nasai bin Ruslan. Pengenalan tentang subjek sejarah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sejarah didefinisikan sebagai asal-usul iaitu keturunan atau salasilah. Sejarah juga merupakan satu ilmu kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Sejarah juga, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, ialah history atau dalam bahasa Arab at-tarikh. Dalam bahasa Arab, jika diterjemahkan kepada sirah, menurut Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab menyatakan bahawa as-sirah menurut bahasa bermaksud kebiasaan, jalan, cara dan tingkah laku. Tetapi menerusi pembacaan, kata as-sirah hanyalah merujuk kepada perincian dan siri perjalanan Nabi Muhammad SAW. Justeru, sejarah yang ingin dikaitkan dalam subjek pendidikan Islam ini bukanlah tertumpu hanya kepada sirah sahaja, tetapi lebih umum dan meluas, merangkumi peristiwa-peristiwa terdahulu yang lebih sesuai diistilahkan dengan kata at-tarikh. Jadi sejarah ialah mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh semua murid dalam kurikulum standard sekolah rendah KSSR mulai tahap 4 di tahap 2. Ini adalah bertujuan menyemai kefahaman murid terhadap mata pelajaran sejarah di peringkat awal agar murid memperoleh dan menguasai pengetahuan asas serta kemahiran dalam sejarah. Mata pelajaran sejarah memberi penekanan kepada domain kognitif, efektif dan psikomotor serta menerapkan nilai tambah alaf baru seperti kemahiran berfikir, teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran pelbagai kecerdasan, kajian masa depan dan pembelajaran sepanjang hayat. Kata-kata ini adalah dipetik daripada Dr. Sariah binti Abdul Jalil yang merupakan pengarah bahagian kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada dalil Al-Quran mengenai ilmu sejarah. Okey. Jadi dekat sini saya bawakan 5 dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang kepentingan manusia untuk mempelajari sejarah. Sebagai pengenalan, sememangnya kita tahu kitab suci Al-Quran ini merangkumi pelbagai cabang ilmu. Jadi antaranya adalah ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah ni penting untuk kita pelajari supaya manusia dapat ambil pengajaran, ambil tauladan dan juga dapat manusia untuk mempelajari tentang sesuatu budaya masyarakat yang lalu. Okay, jadi kita lihat apakah kepentingan mempelajari sejarah menurut Al-Quran. Yang pertama, daripada surah Taha ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Maksudnya, demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami sebuah kitab Al-Quran yang menjadi peringatan. Okay, jadi dalam ayat ini Allah berfirman bahawa dalam Al-Quran Allah telah menceritakan juga tentang kisah-kisah umat manusia yang telah lalu. Sebagai apa? Sebagai peringatan. Okay, jadi ayat yang kedua pula daripada surah Al-Hajj ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dekat sini Allah memerintahkan kita supaya kita mempelajari daripada kisah-kisah lampau supaya kita dapat memperbaiki diri untuk masa hadapan, yakni hari akhirat. Okay. Seterusnya ayat yang ketiga daripada surah
Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Maksudnya, dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Okey, jadi ayat ini mengisahkan tentang ayat ini menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kisah-kisah yang terdahulu kepada Nabi sebagai peneguhan. Jadi peneguhan kat sini bermaksud sebagai kekuatan dan motivasi kepada Nabi SAW supaya dapat meneruskan perjuangan baginda dalam mengharungi cabaran dakwah. Okay. Dan ayat yang keempat daripada surah Yusuf, ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Okey, jadi kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran ni, dia adalah pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Yang mempunyai akal ni maksudnya dia dijadikan pengajaran kepada orang-orang yang nak belajar, yang nak dapatkan pengajaran. Okey. Okey, seterusnya ayat yang terakhir, ayat kelima, surah Muhammad ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha. Maksudnya, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Okay, jadi ayat yang terakhir ni pula Allah memerintahkan manusia supaya memerhatikan, okay, dengan macam-macam cara lah, sama ada dengan cara travel ke ataupun dengan cara mendapatkan sumber yang sedia ada supaya manusia ni dapat perhatikan bagaimana tingkah laku orang-orang yang terdahulu untuk dijadikan sebagai pengajaran dan tauladan. Okay, jadi secara kesimpulannya ayat-ayat tersebut ni menunjukkan bahawa Al-Quran sememangnya merangkumi ilmu sejarah yang patut manusia ambil sebagai rujukan. Okay, seterusnya aspek ilmu sejarah dalam pendidikan Islam. Transformasi kurikulum yang berlaku iaitu perubahan kepada kurikulum standard sekolah menengah dan kurikulum standard sekolah rendah telah menunjukkan perubahan dari segi kandungan dan pelbagai pendekatan yang bersesuaian dengan PAK 21. Jadi terdapat bidang-bidang yang telah disenaraikan sebelum transformasi lagi dan selepas transformasi juga terdapat bidang-bidang yang telah disenaraikan di dalam silibus pendidikan agama Islam iaitu bidang Al-Quran, hadis, bidang akidah, fiqah, sirah dan tamadun Islam serta akhlak Islamiyah. Jadi keenam bidang ini adalah silibus yang penting dan wajib di dalam subjek pendidikan agama Islam. Ia terdapat dua bidang yang jelas terdapat aspek sejarah di dalamnya iaitu bidang Al-Quran dan sirah. Jadi bidang-bidang ini adalah antara silibus yang wajib ada dan dipelajari di dalam pendidikan Islam dari semua tingkatan daripada tingkatan 1 hingga 5. Kedua bidang ini iaitu bidang Al-Quran dan sirah ini terdapat cerita tentang kisah-kisah terdahulu yang berkaitan dengan sejarah Islam dan tamadun Islam. Tetapi untuk bidang Al-Quran tidak kesemuanya mempunyai elemen ataupun aspek sejarah di dalamnya. Tapi manakala untuk bidang sirah pula hampir kesemuanya adalah terdapat aspek sejarah di dalamnya. Di dalam bidang tilawah Al-Quran terdapat kisah yang menceritakan iaitu contoh di dalam dalam bidang tilawah Al-Quran iaitu berkenaan dengan kaum Muhajirin dan Ansar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terdapat juga di dalam bidang Al-Quran contoh lain yang saya bawakan daripada buku teks pendidikan agama Islam tingkatan 2 di bawah tajuk
manisnya persaudaraan untuk pelajaran 5, di mana surah Ali Imran ayat 103. Di dalam tajuk ini terdapat penerangan tentang asbabun nuzul, iaitu berkenaan dengan sebab penurunan ayat berkenaan kisah suku Aus dan Khazraj yang bermusuhan. Dan kemudian Rasulullah SAW datang dengan kedatangan Islam. Rasulullah SAW telah mendamaikan permusuhan tersebut di antara dua kaum tersebut. Di situ terdapat elemen sejarah ataupun aspek sejarah di dalamnya. Seterusnya itu untuk bidang Al-Quran. Kisah-kisah lain yang terkandung di dalam Al-Quran yang jelas menceritakan tentang sejarah Islam. Seterusnya bidang sirah dan tamadun Islam. Antara tajuk yang dibawakan juga daripada buku teks Pendidikan Agama Islam tingkatan 2, iaitu di bawah tajuk Hijrah Detik Bersejarah, berkenaan dengan perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah ataupun Yasrib. Terdapat juga subtopik yang berkenaan dengan faktor pendorong berlakunya hijrah. Dan seterusnya peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah SAW, di mana peristiwa ini menceritakan kisah daripada awal sehingga akhir tentang hijrah Rasulullah SAW dan umat Islam. Dan seterusnya kesan dan iktibar daripada peristiwa hijrah yang berlaku. Dan contoh yang lain juga di bawah tajuk Wanita Suri Teladan Umat, di mana tajuk ini dalam dia ada berkenaan dengan 4 tokoh wanita Islam, iaitu Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anhunna. Jadi keempat-empat tokoh wanita Islam ini ada diceritakan di bawah tajuk ini berkenaan dengan riwayat hidup, sifat-sifat utama, sumbangan serta iktibar yang kita dapat daripada kisah-kisah keempat-empat tokoh wanita Islam ini. Jadi selain itu terdapat juga tajuk-tajuk lain yang berkenaan dengan sejarah, iaitu berkenaan dengan kepimpinan Rasulullah SAW, berkaitan dengan macam mana Rasulullah SAW memimpin di Madinah, iaitu daripada segi ibadah, politik, kemasyarakatan dan ketenteraan. Jadi tajuk-tajuk ini adalah berkaitan dengan sejarah yang telah tercatat yang perlu dipelajari oleh murid-murid. Baik, sekarang kita akan terus ke penjelasan hubungan antara sejarah dan pendidikan Islam. Baik, yang pertama sekali kita lihat dulu definisi sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah merupakan sebuah perkara yang menjelaskan tentang masa lalu yang boleh dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar bagi umat manusia pada masa akan datang. Ini kerana menurut Ibrahim Muhammad Yusof 2020, setiap pengalaman yang dilalui oleh masyarakat dahulu, umat manusia terdahulu akan dijadikan panduan bagi manusia yang akan datang. Untuk apa? Untuk merancang kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dalam falsafah pendidikan Islam sendiri turut diletakkan elemen sejarah dalam matlamatnya, walaupun tidak dinyatakan dengan jelas perkataan sejarah. Sebagai contoh, kita dapat lihat jika dilihat dalam falsafah pendidikan Islam itu sendiri, terdapat frasa mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara. Dalam DSKP Pendidikan Islam tahun 6. Frasa ini boleh dikaitkan dengan elemen sejarah, iaitu antara penerapan yang diharapkan daripada falsafah pendidikan Islam ialah untuk melahirkan murid yang mencintai serta menghargai warisan yang kaya dengan pelbagai sejarah. Dalam pendidikan Islam turut syarat dengan elemen sejarah dalam bahagian sirah khususnya. Selain penceritaan sirah Nabi, turut juga dimasukkan elemen sejarah melalui penceritaan kisah-kisah kaum yang terdahulu di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kita boleh lihat penceritaan umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut yang ditimpa azab dan juga yang diselamatkan oleh Allah. Sejarah dalam pendidikan Islam membolehkan murid untuk mencontohi apa yang baik serta mengelakkan apa yang buruk bagi diri mereka. Murid di sekolah didedahkan dengan kisah-kisah perjuangan para nabi dan rasul serta para sahabat dalam Al-Quran. Okay. Dalam sejarah, mereka dalam sirah-sirah yang mereka pelajari,
mereka boleh membezakan apa benda yang baik yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman tersebut dan juga apa kaum musyrikin telah buat pada zaman tersebut. Murid-murid di sekolah didedahkan dengan kisah-kisah perjuangan para Nabi dan Rasul dan juga para sahabat. Sebagai contoh kita lihat Nabi Muhammad, bagaimana mereka dan para sahabat membantu Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam, membantu memperjuangkan syiar Islam. Selain itu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yusuf, Fir'aun dan perseteruannya dengan Nabi Musa, dan juga kisah pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di dalam pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini, para pelajar, para murid dapat melihat dengan jelas bagaimana adab antara murid dan juga murid terhadap gurunya ketika menuntut ilmu. Oleh itu, kisah-kisah ini seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ini banyak memberikan pengajaran dan iktibar kepada masyarakat pada masa hadapan. Oleh itu, sebagai kesimpulan, kita dapat lihat bahawa sejarah ini sememangnya mempunyai hubung kait yang cukup erat dengan pendidikan Islam itu. Ini kerana pendidikan Islam merupakan salah satu sumbernya datang daripada Al-Quran, yang mana merupakan sebuah kitab yang di dalamnya terkandung 1001 kisah sejarah. Walaupun kita tidak mengatakan Al-Quran itu kitab sejarah, ianya merupakan sebuah kitab wahyu daripada ilahi. Okey, baik, seterusnya kami ada melakukan beberapa buah tugasan untuk mendapatkan dapatan, iaitu kami telah memberikan beberapa buah tugasan kepada murid-murid kami. Kita dapat 3 buah tugasan dan juga dibahagikan kepada murid, guru yang berbeza. Itu yang pertama sekali, saya telah memberikan tugasan kepada murid saya bagi membincangkan sebuah soalan kebat. Apakah pandangan kamu mengenai penceritaan sejarah dalam Al-Quran dan kaitannya dengan kehidupan seharian? Guru pelatih membantu murid membina struktur pandangan mereka berdasarkan soalan-soalan berikut. Terdapat 4 soalan yang guru bantu murid untuk membina jawapan mereka. Yang pertama sekali, adakah kisah sejarah perlu dinyatakan dalam Al-Quran? Maksudnya, perlu ke Al-Quran ini diletakkan kisah-kisah sejarah, ataupun Al-Quran ini hanya sekadar kitab yang membincangkan hukum-hukum sahaja, ataupun dalil-dalil kefarduan, kewajipan, pengharaman sahaja. Dan yang kedua, adakah kisah sejarah tersebut menarik untuk dihayati? Guru membimbing murid bertanya, kisah sejarah yang mereka telah pilih itu adakah menarik untuk dipelajari, dihayati dan difahami? Dan yang ketiga, apakah contoh kisah sejarah dalam Al-Quran yang boleh kamu nyatakan? Dan yang keempat, apakah kesan ataupun iktibar ataupun pengajaran daripada kisah tersebut yang boleh dikaitkan dengan kehidupan kamu, sama ada sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan kehidupan kamu. Okey, baik, saya akan meneruskan berkaitan dengan tugasan kepada murid di sekolah saya, dan aktiviti kepada murid-murid, dan telah membahagikan kepada beberapa kumpulan, iaitu ada 4 kumpulan. Kemudian setiap kumpulan diberikan tajuk tentang sirah Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan seterusnya murid diberikan arahan supaya membuat satu ringkasan tentang ciri-ciri kepimpinan para Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Uthman dan Khalifah Ali. Dan membuat suatu ringkasan tentang zaman pemerintahan mereka dan kaitkan dengan sirah perjuangan ataupun peperangan yang telah berlaku pada zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Dan dalam masa yang sama, ringkasan tersebut perlu dibuat di atas mani lekat dan dibentangkan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Dan pembentangan diwakili oleh ketua kumpulan yang telah dilantik. Kemudian soalan-soalan yang telah ditanyakan oleh kumpulan lain akan dijawab oleh ahli kumpulan yang telah dibentanglah. Kemudian
guru akan bertindak menjadi pembimbing ataupun moderator untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugasan yang telah diberikan kepada para pelajar lah. Okey, baik. Seterusnya adalah tugasan kepada murid di mana saya membuat kajian ke atas pelajar tingkatan 3 Al-Jazari di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Said Isa seramai 14 orang, di mana saya memberikan soalan kebat ataupun perbincangan tentang 3 kepentingan mempelajari sejarah menurut perspektif Al-Quran. Jadi pelajar-pelajar akan menjawab soalan dengan menyenaraikan 3 kepentingan mempelajari sejarah menurut perspektif Al-Quran. Murid-murid dibagikan kepada 3 kumpulan. Kemudian murid diberikan arahan supaya membuat secara ringkas tentang 3 kepentingan mempelajari sejarah Al-Quran menurut perspektif Al-Quran. Ringkasan tersebut perlu dibuat di atas kertas kajang dan dihantar kepada guru mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Jadi di sini guru hanyalah bertindak sebagai pembimbing dan moderator untuk pelajar-pelajar ini laksanakan tugasan yang telah diberikan. Okey, hasil daripada maklum balas jawapan yang guru dapat daripada murid, berdasarkan tugasan yang telah saya beri. Okay, murid dilihat berjaya mengaitkan hubungan antara sejarah dan juga subjek pendidikan Islam. Murid dapat merumuskan bahawa kisah-kisah sejarah perlu dinyatakan dalam Al-Quran dan mereka mendapat banyak iktibar dan pengajaran yang boleh dikaitkan dengan kehidupan mereka, sama ada sebagai seorang murid, sebagai guru, sebagai anak dan juga sebagai seorang sahabat. Kita hendaklah mengambil pengajaran daripada bagaimana kemurkaan Allah boleh membinasakan sebuah kaum yang tidak taat dan derhaka kepada Rasul dalam satu malam sahaja. Ini merupakan pengajaran antara laporan maklum balas yang didapat tugasan tersebut daripada murid. Baik, saya akan meneruskan laporan maklum balas yang telah diberikan oleh murid-murid saya sewaktu saya melakukan aktiviti di waktu kelas. Kemudian dalam penjelasan saya ini berdasarkan maklum balas yang telah diberikan oleh murid di dalam tugasan yang telah saya berikan, pelajar saya dilihat baik dari segi penyampaian dan cara menjawab soalan. Dan apa yang saya dapat lihat, ada beberapa kumpulan yang berjaya menjelaskan satu persatu apa yang telah dibuat dan diringkaskan. Kemudian dengan cara pembentangan, dengan intonasi suara yang baik dan lantang. Kemudian mereka dapat menjawab beberapa soalan yang telah diajukan oleh kumpulan-kumpulan lain dan mereka menjawab soalan tersebut dengan sangat baik, menepati apa yang telah diminta oleh rakan-rakan kumpulan lain. Adalah hasil daripada laporan yang telah saya terima. Yang pertama adalah murid ni dapat menghubungkan kait hubungan sejarah dan pendidikan Islam, iaitu mereka dapat mengambil iktibar dan pengajaran daripada Nabi Lut dan Nabi Ayub. Sebagai contoh, di mana kisah Nabi Lut, kita dapat melihat bahawa Allah telah menurunkan azab ke atas kaum yang melakukan larangan Allah SWT. Oleh itu, murid-murid ni dapat memahami dan mentadabbur kisah-kisah seperti ini dengan dapat menjauhkan kita daripada melakukan kesalahan yang sama. Kemudian kita dapat lihat daripada kisah Nabi Ayub yang menunjukkan bahawa sikap baginda yang tabah dengan ujian Allah, di mana Allah menguji baginda dengan sakit yang memudaratkan dirinya dan mengambil ahli keluarganya seorang demi seorang. Tapi kita lihat bahawa Nabi Ayub ni tidak menyalahkan Allah dan kekal beriman kepadanya. Jadi kesimpulan di sini, sejarah Rasulullah dan kisah-kisah mereka dapat memberi impak kepada pembacanya yang akan datang. Kemudian murid dapat mempelajari tentang asal-usul kemunculan agama Islam, di mana kita lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan keadilan agama Islam sehingga agama Islam ini dikenali ramai sehingga masa kini. Kemudian yang terakhir, dalam konteks di Malaysia pula, murid dapat mengambil iktibar dengan mempelajari sejarah supaya mereka dapat menyemai perpaduan antara kaum dan bangsa
sehingga dapat memupuk masyarakat yang bersatu padu. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan beberapa cadangan yang telah diteliti dan menjadi keperluan lah untuk sekolah melakukan ataupun merealisasikan lah untuk keperluan para pelajar. Untuk cadangan pertama ialah pihak panitia pendidikan Islam sekolah perlu melaksanakan program Bulan Pendidikan Islam, di mana beberapa program yang menjadi keutamaan lah di dalam Bulan Pendidikan Islam ni. Sebagai contohnya usrah menelusuri sirah ketamadunan Islam dan siri-siri peperangan di dalam Islam. Di dalam program usrah ini juga, murid-murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diwakili oleh seorang ustaz ataupun guru lah, ya, yang menjadi ataupun bertindak untuk mengawal dan menyampaikan maklumat tentang tajuk yang telah diberikan kepada kumpulan tersebut. Sebagai contoh, satu kumpulan akan mendapat tajuk tentang ketamadunan Khalifah Utsmaniyah. Guru tersebut akan memberikan beberapa info lah kepada para pelajar. Kemudian para pelajar membincangkan info yang mereka dapat. Kemudian itu menjadi hasil dapatan kumpulan tersebut lah. Secara umumnya, program ini akan berlangsung selama 4 minggu, iaitu 1 bulan, berdasarkan topik sirah ketamadunan Islam di dalam buku teks ataupun yang berkaitan dengan sirah ketamadunan Islam. Secara spesifiknya merujuk kepada KSSM Kementerian lah. Okey. Baik, untuk cadangan kedua, iaitu pihak panitia pendidikan Islam perlu mengadakan aktiviti ceramah ataupun tazkirah ringkas secara mingguan, iaitu setiap minggu perlu ada 1 hari untuk adakan tazkirah ringkas. Sebagai contoh, selepas waktu Zuhur ataupun waktu pagi selepas baca Yasin hari Khamis. Okey. Iaitu tazkirah isi-isi ataupun input di dalam tazkirah ringkas ini berkisar tentang kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ataupun sirah Islamiah dan juga tamadun Islam, seperti saya sebut tadilah, sirah ketamadunan Islam, sejarah Khalifah Ar-Rashidin, Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Abbasiyah, seterusnya Khalifah Utsmaniyah. Akan dilakukan pada setiap minggu di hari Khamis ataupun waktu-waktu tertentu yang telah dicadangkan. Kemudian ceramah atau tazkirah ringkas ini boleh disampaikan oleh ustaz yang telah dilantik oleh pihak sekolah ataupun pihak panitia pendidikan Islam. Okey, baik, seterusnya adalah penutup. Yang pertama adalah ilmu-ilmu baru yang terbit dari teras agama Al-Quran dan sejarah perlu diterokai oleh masyarakat, bahkan juga perlu diterokai oleh anak-anak, murid-murid, pelajar-pelajar, ibu bapa dan lain-lain, bagi memantapkan akidah ataupun tauhid, ibadah dan akhlak seharian dalam menuju kesempurnaan hakiki dan menjadi iktibar dan pedoman di masa akan datang. Kemudian yang kedua, Islam tidak pernah dipisahkan daripada budaya akliyah, iaitu budaya pemikiran, iaitu sentiasa memikirkan sesuatu perkara ataupun memikirkan satu pendapat ataupun berfalsafah untuk difikirkan, di mana dalam Islam, di dalam Al-Quran disebutkan dalam ayat Al-Quran, afala ta'qilun, berfikirlah dalam sesuatu perkara. Perkara ini telah dirakamkan oleh Syekh Qutb dalam mengamalkan Islam dengan kata-kata Islam adalah tamadun. Dan yang terakhir, pendidikan Islam dan sejarah amat penting pada masa kini dalam mengembangkan keilmuan Islam mengikut peredaran zaman, supaya dapat dijadi iktibar dan pengajaran pada masa akan datang. Sekian, itu saja daripada grup 10.